Salam dan selamat sejahtera. Ini merupakan video pembentangan kumpulan kami bagi subjek EPPE 3014 Kaedah Penyelidikan di bawah bimbingan Dr. Syamliza binti Syamhuri. Tajuk kajian yang telah kami jalankan adalah Amalan dan Gelagak Peniaga Peruncitan Kecil Norma Baru selepas kedatangan pandemik COVID-19. Nama kumpulan kami adalah Kumpulan ACE, iaitu dengan seramai 8 orang ahli kumpulan. Dunia perniagaan, pelbagai cabaran dihadapi oleh peniaga-peniaga khususnya dalam aspek keuntungan dan kerugian. Mereka perlu berhadapan dengan pelbagai situasi bagi memperoleh keuntungan yang maksimum termasuklah dalam sektor peruncitan. Runcit membawa maksud proses menjual barang dan perkhidmatan secara kecil-kecilan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung seperti e-dagang bagi memperoleh keuntungan yang telah disasarkan. Fungsi utama peruncit juga adalah memegang tugas pergudangan dan penyimpanan barang setelah mendapatkan sesuatu produk daripada pemborong sebelum menjual barangan tersebut kepada pengguna dengan harga runcit yang telah disyorkan. Namun demikian, setelah negara dan dunia digemparkan dengan kehadiran wabak COVID-19, seluruh sektor di Malaysia terutamanya dalam sektor ekonomi termasuklah peruncit kecil apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung virus tersebut daripada terus merebak. Perkara ini telah mengegarkan urus niaga para peruncit kecil dalam usaha mereka untuk menawarkan barang dan perkhidmatan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Disebabkan amalan norma baharu yang perlu dihadapi oleh mereka, ianya telah mengalihkan sistem pengurusan dalam perniagaan termasuklah tempahan produk itu sendiri daripada dilakukan secara fizikal kepada atas talian dan secara tidak langsung juga mereka perlu belajar dengan lebih mahir dalam teknologi maklumat. Walau bagaimanapun, adakah peruncit kecil ini tahu akan cara untuk memasarkan produk mereka secara atas talian? Jadi, mereka perlulah bersedia daripada pelbagai sudut dalam menawarkan produk secara atas talian. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan berdasarkan dua objektif utama iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan sistem pengurusan perniagaan dalam peruncitan dan meninjau strategi operasi sektor sebelum dan semasa pandemik COVID-19. Assalamualaikum, saya Soilam Tifajar Sodiq akan membentangkan metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif yang menggunakan data primer. Kaedah soal selidik digunakan oleh pengkaji untuk mengumpul maklumat dan data serta dijalankan di atas talian menggunakan Google Form. Borang soal selidik mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A mengenai demografi responden, bahagian B mengetahui punca peralihan sistem urusan perniagaan dalam sektor peruncitan kepada perniagaan atas talian dan bahagian C adalah mengenai strategi operasi sektor peruncitan sebelum dan semasa pandemik. Seramai 112 responden menyertai kajian ini. Pengkaji menggunakan soalan berbentuk terbuka, tertutup dan berskala liket. Pengkaji menganalisis borang soal selidik menggunakan SPSS iaitu kaedah kekerapan bagi bahagian A dan kaedah min dan sisihan piawai bagi bahagian B dan C. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan dapatan kajian dari aspek demografi responden. 4 kriteria penting pengkaji ketengahkan iaitu jantina, umur, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi TMK responden serta tempat tinggal mereka. Demografi jantina menunjukkan golongan wanita melebihi golongan lelaki dalam sektor ini dengan perbezaan 18 responden antara kedua-dua jantina tersebut. Selain itu, golongan belia merupakan golongan yang paling ramai iaitu 57 orang daripada 112 responden berumur di bawah 30 tahun. Kebanyakan responden mahir dalam teknologi maklumat dan komunikasi melalui respons 91 orang memilih mahir dalam persoalan yang ditanyakan. Responden terdiri daripada mereka dari bandar dan luar bandar dengan bilangan yang seimbang dan tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Daripada keempat-empat ciri demografi ini, kita dapat lihat golongan wanita lebih banyak terlibat dalam peruncitan. Hal ini mungkin disebabkan mereka merupakan suri rumah atau pelajar yang ingin mencari pendapatan sampingan atau membantu ahli keluarga di kala pandemik ini. Lokasi tidak menghalang penglibatan peniaga dalam sektor ini kerana darjah ketersampaian dalam negara sangat tinggi di mana mereka yang berada di luar bandar masih boleh melaksanakan perniagaan dalam talian.
Melihat jenis perniagaan yang dijalankan oleh peniaga, dapatan menunjukkan responden yang menjual makanan dan minuman adalah paling ramai dengan peratusan 35.7% daripada 112 responden, dan peniaga aksesori merupakan pilihan terendah dalam peratusan hanya 1.8%. Perkara ini menunjukkan peruncitan dalam talian kini lebih berfokus kepada perniagaan keperluan asasi seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Aksesori atau barangan kecantikan mendapat kurang sambutan daripada pengguna disebabkan mereka hanya berada di kediaman masing-masing sepanjang tempoh pemulihan pandemik ini. Bagi persoalan di bawah tema peruncitan digital ke arah pengurangan kos operasi, nilai min 3.152 menunjukkan responden bersetuju dengan pernyataan peruncitan digital mampu mengurangkan kos operasi perniagaan mereka. Antara kos-kos yang berjaya dikurangkan adalah kos tenaga kerja, kos pengiklanan, kos utility, iaitu dengan nilai min yang menghampiri dan melebihi 3.0. Persetujuan yang diperoleh daripada para peniaga mungkin disebabkan banyak kos yang dikurangkan akibat kekangan peraturan yang dikeluarkan sepanjang pemulihan pandemik ini, dan pengguna juga lebih memilih platform pembelian dalam talian berbanding menghadapi risiko jangkitan melalui belian secara fizikal. Beralih kepada galakan kerajaan dalam meningkatkan pendigitalan peruncitan seperti yang kita lihat di dalam jadual 4. 4 pernyataan yang dikemukakan berkaitan dengan usaha kerajaan ke arah memberi galakan dan sokongan terhadap pendigitalan peruncitan. Peniaga atau responden dilihat bersetuju dengan nilai min menghampiri dan melebihi 3.0 bagi keempat-empat pernyataan tersebut. Antara usaha besar kerajaan dalam memajukan usaha ini adalah melalui perluasan jaringan jalur lebar ke kawasan luar bandar, yang perkara ini sememangnya sangat menelan kos yang tinggi. Bukan itu sahaja, informasi yang efisien yang telah diberikan oleh kerajaan kepada peniaga dan pengguna berkaitan pendigitalan peruncitan sekaligus mampu menjana kemajuan dalam perniagaan selain memajukan sektor peruncitan dalam negara kita. Seterusnya, beralih kepada jadual 5. Jadual 5 menunjukkan hasil analisis min berkenaan soalan keberkesanan sektor peruncitan secara atas talian dalam meningkatkan daya saing. Dalam analisis ini, skor min tertinggi adalah 3.304. Ini bermakna sebahagian besar responden bersetuju bahawa kekurangan ilmu yang baik berkaitan peralihan pengusaha perniagaan merupakan punca perniagaan kecil itu tidak mampu bersaing dengan syarikat yang lebih besar. Untuk berdaya saing, peruncit perlu mempersiapkan diri dengan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran untuk membolehkan mereka bergerak dengan lebih pantas dalam perniagaan dan mampu meningkatkan daya kreativiti untuk melakukan inovasi. Merujuk kepada berita harian pada tahun 2020, usahawan akan mengalami kesukaran untuk bersaing jika sesuatu perniagaan itu hanya menjalankan inovasi yang terhad, sementara bersaing mengorak langkah dan memaksimumkan penggunaan teknologi terkini. Bagi nilai min yang terendah pula mencatatkan 3.116 yang menunjukkan responden setuju bahawa perniagaan kecil mampu untuk bersaing dengan syarikat yang lebih besar jika pengusaha perniagaan beralih secara atas talian. Perkara ini telah disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Roshizak Ramdan pada tahun 2020 yang menyatakan bahawa kecekapan penggunaan teknologi akan mampu membuka peluang yang lebih besar kepada peniaga untuk menjana pendapatan yang lebih lumayan serta mampu untuk bersaing dengan pesaing yang lain. Jika perniagaan kecil juga terlibat dan mahir dalam penggunaan teknologi, ianya dapat membantu perniagaan kecil itu untuk bergerak selari dengan syarikat lebih besar atau mungkin bergerak dengan lebih sepantah daripada syarikat yang lebih besar. Kita teruskan dengan jadual 6 berikut adalah berkenaan adaptasi masyarakat dengan pembelian secara atas talian. Hasil kajian mendapati sebahagian besar responden bersetuju bahawa aplikasi beli belah atau laman web jual beli barang yang pelbagai pada masa kini mampu menarik minat lebih ramai pembeli dengan jumlah min tertinggi iaitu sebanyak 3.375. Hal ini kerana aplikasi beli belah secara atas talian menawarkan kemudahan akses yang lebih cepat berbanding pembelian secara fizikal dengan hanya memerlukan sambungan internet serta gadget yang bersesuaian.
dan dalam sekelip mata, barang yang diingini mampu didapati. Berdasarkan laporan ekonomi 2013-2014, peningkatan jumlah pengguna internet dan pembeli dalam talian telah menunjukkan bahawa terdapat potensi pasaran yang luas bagi perniagaan secara atas talian. Selain itu juga, paparan laman web yang pantas, teratur dan mudah dikendalikan turut memberikan kepuasan yang maksimum kepada para pengguna. Lebih ramai pembeli yang memilih untuk membeli secara atas talian berbanding secara fizikal merupakan penyataan yang seterusnya yang memperoleh min yang terendah, namun masih terdapat perhatian kebanyakan responden memandangkan pada masa kini lebih ramai pembeli terdorong untuk melakukan pembelian secara atas talian berdasarkan beberapa faktor. Menurut BH Online 2017, rakyat Malaysia merekodkan jumlah prestasi tumpahan paling tinggi menerusi laman sesawang milik Alibaba Group, hampir 2 kali ganda lebih tinggi berbanding Singapura. Selain itu juga, kajian selidik data 11/11 Singles Day telah merekodkan hampir 6,000 tempahan dalam tempoh sejam yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia di mana jumlahnya 6 kali ganda daripada prestasi kebiasaannya. Ini membuktikan bahawa tidak dapat diragui lagi bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia pada masa kini lebih menikmati pembelian online berbanding pembelian secara tradisional. Tujuh mengandungi maklumat berkenaan adakah pendigitalan peruncitan mampu memudahkan operasi perniagaan. Jabatan Kajian mendapati responden bersetuju dengan penyataan bahawa masyarakat sekarang lebih banyak menghabiskan masa di atas talian dengan min tertinggi iaitu 3.438. Berdasarkan maklumat, peniaga berpendapat bahawa ianya lebih memudahkan mereka untuk memfokuskan kepada perniagaan atas talian memandangkan kebanyakan masa pengguna diluangkan di hadapan skrin gadget. Kebanyakan responden mengetahui cara mengendalikan penjualan secara atas talian dengan nilai min yang bersetuju adalah sebanyak 3.063. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan peniaga peruncit adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang dan pendidikan. Dengan hasil data yang telah dikumpulkan menggambarkan bahawa platform perniagaan atas talian adalah senang untuk difahami dan dikendalikan. Ini bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh Farhan Ma'arisah et al. 2016 yang menunjukkan sistem perniagaan atas talian sangat mudah dikendalikan oleh para peniaga di samping mampu menarik pelanggan dengan antarmuka yang menarik. Tetapi sekiranya terdapat pelanggan yang kurang mahir dengan menggunakan IT, ianya agak sukar untuk melakukan transaksi atas talian ini. Namun sekiranya pelanggan itu pernah menggunakan perkhidmatan perniagaan atas talian, maka ianya sangat mudah bagi mereka untuk beradaptasi dengan mana-mana laman perniagaan atas talian. Namun min yang bernilai 2.929 menggambarkan kebanyakan responden juga turut bersetuju apabila ditanyakan tentang kecenderungan mendapatkan maklumat tentang penjualan secara atas talian melalui orang lain. Hasil ini sedikit berbeza dengan jangkaan kami apabila masih ramai peniaga yang bergantung dan mengatur strategi penjualan mereka berdasarkan masyarakat terdekat di sekeliling mereka, walaupun maklumat sekarang lebih mudah untuk didapati secara atas talian. Dan dengan nilai min yang terendah iaitu 2.911, kebanyakan perniagaan masih bersetuju bahawa pelanggan mengambil masa yang sangat lama setiap kali membuat urusan perniagaan barang secara atas talian. Seterusnya, dapatan bagi objektif kedua, jadual menunjukkan hasil analisis min bagi soalan berkenaan strategi operasi sektor peruncitan dalam mewujudkan penggalan data untuk kumpulan sasaran yang berpotensi. Skor min tertinggi adalah 3.179 yang bermaksud sebahagian besar responden bersetuju bahawa teknologi membolehkan responden mengenalpasti sasaran pengguna. Teknologi membolehkan responden mendapatkan maklumat pembeli dan mengenalpasti kategori pengguna sasaran serta memahami keperluan dan kehendak semasa. Skor min terendah adalah 2.679 yang menggambarkan responden tidak bersetuju bahawa sebelum COVID mereka tidak menggunakan teknologi untuk mengenalpasti kumpulan sasaran, kerana sebelum munculnya COVID-19 lagi peniaga sudah menggunakan teknologi dalam perniagaan untuk memperkembangkan lagi perniagaan mereka dalam era revolusi industri 4.0. Seterusnya, jadual menunjukkan hasil analisis min berkenaan strategi operasi sektor peruncitan dalam pengurusan kawalan inventory yang cekap.
Hasil analisis mendapati responden bersetuju bahawa pengurusan stok inventory menggunakan teknologi lebih cekap berbanding manual dengan nilai min tertinggi sebanyak 3.143. Penggunaan presale pengurusan inventory membantu mengesan bahan mentah dan pengurusan pembekal. Selain itu, min yang mempunyai nilai 3.054 menggambarkan responden bersetuju bahawa perniagaan atas talian dapat mengurangkan kos penyimpanan barang. Presale pengurusan inventory yang mengandungi strategi analitik ramalan membolehkan peniaga merancang jumlah produk yang dikeluarkan. Hai, nama saya Mahira. Saya akan bincangkan berkaitan dapatan objektif kedua iaitu strategi operasi dalam penggunaan platform media sosial untuk promosikan produk. Melalui soal sidik yang telah kami jalankan, rata-rata responden bersetuju dengan penyataan bahawa social media adalah medium yang efektif untuk promosikan jualan mereka dengan catatan skor min sebanyak 3.509. Hal ini selaras dengan hasil kajian telah dilakukan oleh Brandes pada tahun 2020 yang mendapati bahawa banyak PKS telah mula berkecimpung dalam platform atas talian secara meluas, iaitu dengan kutipan Facebook sebanyak 16, Instagram sebanyak 11, Google sebanyak 7 dan laman web sendiri sebanyak 11. Selain itu, responden juga turut bersetuju dengan penyataan bahawa media sosial merupakan penghubung terbaik antara pengguna dan juga penjual dengan catatan skor min sebanyak 3.438. Hal ini kerana menurut artikel Berita Harian 2021, Malaysia mempunyai lebih kurang 25.48 juta pengguna internet aktif dan menduduki kelompok kelima tertinggi di dunia dalam penembusan media sosial mudah alih. Justru, tidak dapat disangkal lagi platform atas talian ini sangat efektif untuk promosikan produk mereka serta sangat sesuai untuk digunakan dalam keadaan kini dan juga pada masa akan datang. Kajian yang seterusnya adalah merujuk kepada jadual 11 iaitu strategi operasi dalam menyusun perancangan strategi untuk mengurus perniagaan yang baik. Nilai min tertinggi yang dicatatkan adalah 3.277 bagi pernyataan anda melakukan promosi terhadap produk jualan agar dapat menarik pelanggan yang sedia ada dan pelanggan baru. Ini menunjukkan bahawa semua responden setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini disokong dengan pernyataan yang diberikan oleh John dan William 1986 dalam artikel yang ditulis oleh Syama 2016 mengatakan bahawa aktiviti promosi pemasaran dikatakan lebih efisien berbanding aktiviti publicity dan periklanan serta jualan peribadi. Seterusnya, nilai min yang terendah mencatatkan 3.0 menunjukkan bahawa responden kurang setuju dengan menyusun strategi mengikut analisis SWOT terlebih dahulu sebelum memasuki pasaran e-dagang. Ini menunjukkan bahawa peruncit tidak begitu terdedah dengan penggunaan analisis SWOT kerana menurut Dora 2015 terdapat banyak teknik yang boleh digunakan bagi mengatasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh peruncit melalui analisis SWOT ini. Seterusnya, kumpulan kami telah mengkaji soalan terbuka yang diberikan kepada responden. Oleh itu, jadual 12 ini merupakan hasil daripada soalan terbuka itu, iaitu mengapakah kaedah pembayaran secara atas talian melalui e-dompet dikatakan lebih mudah dan mempercepatkan urus niaga serta hubungannya dengan kemahiran ICT. Bagi kemahiran ICT yang tertinggi, mencatatkan bahawa responden adalah mahir berbanding tidak mahir dan sangat mahir. Hasil analisis mendapati dalam kategori mahir seramai 23 orang responden bersamaan 25.3% menyatakan bahawa penggunaan e-dompet atas talian dapat menjimatkan masa. Kenyataan ini disokong oleh Mastura Razali et al. 2021 bahawa penggunaan e-dompet ini tidak perlu untuk membuang masa, kos dan tenaga serta dapat mempercepatkan banyak transaksi. Pengguna hanya perlu membuat imbasan untuk memindahkan wang yang perlu yang bertindak sebagai dompet tradisional. Seterusnya, nilai kedua tertinggi adalah seramai 16 responden bersamaan 17.86% bersetuju bahawa penggunaan e-dompet mudah merekodkan transaksi. Ini disokong oleh Mastura Razali et al. 2021 bahawa e-dompet meningkatkan kecekapan dengan penggunaan
penggunaan aplikasi e-dompet itu kerana ianya secara automatik dapat menyimpan rekod perbelanjaan agar pengguna dapat melihat semula perbelanjaan yang telah dibuat. Selanjutnya, nilai ketiga tertinggi adalah seramai 15 responden bersamaan 16.5% menyatakan bahawa keselamatan mereka terjamin apabila menggunakan kaedah pembayaran secara atas talian melalui e-dompet. Ini dapat disokong melalui sebuah kajian oleh Salah dan Yasmin tahun 2014. Di Bangladesh, revolusi teknologi menyebabkan penggunaan e-dompet menjadi semakin popular dalam kalangan peniaga kerana ianya menjamin security lebih efisien dan memberikan nilai tambah kepada peniaga. Jadual tersebut menunjukkan analisis kekerapan berkenaan dengan tinjauan strategi operasi sektor perujitan. Sebahagian besar iaitu sebanyak 95.5% bersetuju bahawa mereka melakukan promosi terhadap produk jualan agar dapat menarik lebih ramai pelanggan baharu dan mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Hasil daripada analisis ini juga, sebanyak 94.6% responden bersetuju bahawa pembayaran secara atas talian melalui e-dompet lebih selamat digunakan dengan adanya beberapa bentuk pengesahan sebelum pembayaran dilakukan. Menerusi kajian Kanimozi dan Kamachi 2017, pengguna dibekalkan dengan dompet elektronik dan transaksi dilakukan serta disahkan antara pembeli, penjual dan bank dengan cara memastikan kerahsiaan privasi dan data. Menerusi perkhidmatan dan ilmu digital di luar bandar dapat mengurangkan kekangan pergerakan yang disebabkan oleh wabak COVID-19, membantu mengatasi masalah lambakan produk sama ada produk mudah rosak dan juga produk makanan. Kesimpulannya, sistem pengurusan perniagaan peruncitan secara atas talian menunjukkan pelbagai keberkesanan dalam meningkatkan daya saing di mana sektor peruncitan akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan syarikat yang lebih besar. Hal ini kerana masyarakat sudah terdedah dengan dunia digital dan semakin mahir hari demi hari. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, hasil analisis menunjukkan bahawa masyarakat hari ini sudah beradaptasi dengan pembelian secara atas talian di mana Min mencatatkan sebanyak 3.375 sebagai punca peralihan sistem pengurusan perniagaan dalam sektor peruncitan ketika pandemik COVID-19. Responden juga bersetuju bahawa penggunaan platform media sosial adalah medium yang amat efektif dalam proses mempromosikan jualan. Sebagai cadangan untuk membantu peniaga dalam sektor peruncitan, pihak kerajaan perlulah menambah baik atau mempelbagaikan bantuan bagi memastikan kelangsungan perniagaan seperti mengambil inisiatif untuk mengadakan latihan serta bimbingan keusahawanan secara atas talian yang berkaitan dengan strategi untuk melakukan perniagaan secara atas talian. Seperti yang kita tahu, program sebegini mampu membantu peniaga bertahan dalam menghadapi impak COVID-19 di samping bantuan keuangan dan pinjaman yang telah dilaksanakan. Sebagai rakyat Malaysia juga, kita perlulah memainkan peranan dengan membeli barangan daripada peniaga peruncitan yang menjual secara atas talian bagi membantu perniagaan mereka agar terus beroperasi dalam situasi COVID-19 ini.